Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai semua, bersama saya Heri dan video kali ni saya nak share dengan korang macam mana nak set up satu server PureJS Kotlin SSL. Okay. Jadi sebelum kita teruskan, izinkan saya dulu cerita tentang basic untuk Kotlin ni. Okay. So apakah kegunaan Kotlin dan apakah kepentingan Kotlin ni sebenarnya untuk kita punya video call server ni, kan? Okay, so let's say bulat ni, saya ada satu diagram, bulat ni adalah klien dan ini klien A, this one is A and then this one is B. Okay. So bila antara A dengan B dia nak communicate, dia kena hantar maklumat diorang sendiri kepada satu server. Okay, yang ni yang kita sebut sebagai turn server. Okay, saya letak satu teks. This one is a turn server. Turn server. Okay, ataupun Kotlin lah. Okay, Kotlin ni nama dia punya software tools dia. Okay, so apa kegunaan Kotlin ni? Bila dia terima maklumat daripada A, dia akan translatekan address. Okay, maksudnya contoh A ni dia behind NAT, so dia tak ada IP yang spesifik untuk dia punya komputer. So bila hantar kepada Kotlin server akan dapatkan dia punya IP and then dia akan hantar kepada B dan B boleh communicate antara dua klien ni. Dan kemudian dah dapat maklumat antara A dengan B, diorang dah passing data masing-masing, kemudian barulah antara A dengan B boleh communicate direct. Okay, so ini kita buat WRTC lah. Okay, so apakah yang dimasukkan dengan NAT tu? Kenapa kita nak kena translate? Saya tunjuk satu contoh, saya ambil gambar daripada Google. Okay, let's say host yang sebelah kiri ni adalah kita punya client. Okay, so setiap kali dia run ataupun dia melalui dekat router ni, dia akan cuma dapat satu public IP. Itu adalah isu dia. So kalau contoh, kalau kita tulis what's my IP. Okay, so kita akan dapat satu IP. Yang mana IP ni kalau saya buka dekat komputer yang lain, duduk dalam satu wifi, yang mana wifi tu ada NAT punya service, so kita akan dapat satu IP address. Okay, itu yang jadi masalahnya tu. Bila satu IP address tapi dia ada banyak klien dalam satu local network. So inilah kegunaan dia Kotlin ni. Bila Kotlin dia connect dengan Kotlin akan dapatkan spesifik public IP untuk device tu sendiri, bukanlah dia untuk IP bagi router tu. So macam biasa, kita boleh terus connect dengan kita punya server. Okay. Dan OS pilihan saya adalah menggunakan Debian 9. Okay. Dan tuan-tuan dan puan semua boleh cuba pakai apa-apa pun. Tak kisah, tapi yang workaround yang saya selalu pakai adalah Ubuntu, Debian. Okay. Okay, so first kali saya akan terus pergi kepada saya punya Git Bash. Boleh pakai apa-apa jenis terminal yang anda sukalah. Okay. Saya lebih suka pakai Git Bash ni bukan apa, sebab dia run dekat Windows tapi boleh run dia punya command dalam Linux kan. So macam wow, menarik. Okay, so saya dah Git Bash, so saya connect terus SSH saya punya server dulu. Okay, offwork.ikeatechnology.com. Okay, cannot resolve. Okay, dia ada A. Okay, so yes, masukkan kita punya password. Okay, so saya dah masuk dalam saya punya server root. Okay, so benda pertama yang kita nak kena buat bila kita masuk dalam kita punya server, terutama sekali kalau server tu baru lepas setup lah, jangan lupa kita buat apt update dulu. So boleh teruskan dengan apt upgrade. Okay, so macam mana install Kotlin? Kotlin punya server kita pakai apt get install. Okay, make sure kalau bukan root boleh masuk root lah. Kalau dah root tak apalah, macam saya tak perlu pakai sudo sebab saya memang dekat root. So apt get install let's say Kotlin. Kotlin. Okay. So installation untuk Kotlin ni sangat simple. Just run je dia punya command apt get install Kotlin, and then automatic dia akan installkan apa-apa library yang diperlukan. Kalau tengok kat sini ada lib event core semua tu kan. Okay, so kita dah install kita punya Kotlin. So kita boleh check kita punya Kotlin adakah dia hidup atau tak. Kotlin service, Kotlin status. Okay, dia sudah hidup. Okay.
So yang kedua, kita nak kena install certbot. Okay, apt get install certbot. Okay, so then just yes je. Okay, selepas kita install certbot, kita boleh terus tekan certbot dan actually dia pasti akan error. Okay, so kenapa dia error? Sebab certbot dia kita kena install sekali dengan dia punya kata subtools lah untuk dia. So boleh pakai apt get certbot Python Apache kot. Okay, saya pun tak berapa ingat. Bukan. Sorry, dia kena ada button install. Bukan. Mungkin Python Certbot Apache. Certbot Apache. Ya, betul. Okay, so yes. Just install je dulu. Okay, so bila dah habis install, kita boleh run certbot lagi sekali. Kita akan tengok kita punya certbot dah install ke belum. So dia akan minta email address. Ini adalah untuk kita punya pendaftaran lah. So saya masukkan saya punya email. Okay, so dia akan tanya untuk agree ke tak. So tekan agree saja. Dan kedua, dia akan willing to share email tu dengan company yang lain lah, dia punya foundation dia. So saya tekan no, tak nak. Okay, so no names were found configuration file. Okay, sebab kita tak set up lagi server ni. Server ni saya baru install tadi. Okay, so macam mana nak set up dia punya domain? Okay, saya memilih tools WinSCP untuk masuk dalam saya punya server. So okay, so kerana nak setting nama, saya terus pergi kepada folder etc Apache and then cari sites available. Saya cari saya punya 0.0 config ni and then dekat server name. Okay, so saya pergi setup kat sini. So sini saya tuliskan saya punya subdomain name offwork.akia. Okay, offwork.akiatechnology.com. Okay, so bila every time kita tukar change dalam Apache punya config, okay, so kita kena service Apache tu restart. Okay, kemudian kita boleh run balik semula kita punya certbot. Kita akan nampak domain name kita akan list. Ya, itu dia. Ini dia. So dia akan tanya which names would you like to activate HTTPS. So saya akan select satu. Dan dia akan tanya untuk kita nak redirect ke tak nak. Okay, so saya pilih untuk yes, redirect. Kalau saya tak nak, boleh tekan satu lah. Okay, so dekat mana install SSL tu dekat mana? Okay, file SSL tu sendiri. So kita refresh folder ni dulu. Kita cari let's encrypt. Dalam live, dalam offwork. Okay, ini dia private key, full chain, chain and cert. Okay, so kita dah ada kita punya SSL. Sekarang kita akan tengok macam mana kita nak install PeerJS punya server. Okay, so untuk install PeerJS punya server, kita kena install Node.js dulu. Sebab PeerJS written in Node.js. So kita boleh terus Google je, Debian 9, install Node.js. Mungkin kita follow tag admin code. Okay. So pertama sekali dia suruh kita install software properties command ni. Okay, kita just follow je. Oops. apt install and then yes. Okay, kemudian tengok command yang kedua, kita akan pakai curl. So macam biasalah, disebabkan saya tak ada sudo, kena padam perkataan sudo tu. Kalau yang jenis pakai sudo, boleh terus copy je lah. Kalau tak ada, kena padam. Okay, so apa kita kena buat, kita just paste code yang kedua. Dan make sure padam dia punya sudo command ni. Okay, so kita dah complete installation. Actually bukan installation lah, maksudnya kita install dia punya source, kita nyatakan apa kita nak pakai daripada mana. So seterusnya kita boleh tengok macam mana install dia, macam biasalah ni. Okay, sekarang barulah kita boleh run balik semula command install Node.js. Okay, paling penting kita nak perlukan npm tu, sebab npm tu lah kegunaan dia untuk install kita punya PeerJS tu. Okay, so kita tengok version dulu. Ada version 16 and then dia npm version. So kita pun dapat kita punya npm. Okay, so kita dah dapat kita punya Node.js dan juga npm. Apa kita nak buat seterusnya? Okay, yang bawah ni dah tak pakai. Kita boleh terus Google lagi. Kita cari PeerJS server.
Cari yang dekat GitHub. Okay, yang kalau yang bawah ni untuk client side, ini adalah untuk server side. So dalam server side, installation dia simple je, pakai npm pure-g. Okay, pure-g ni command untuk install globally lah. Maksudnya next time nak pakai tak perlu install lagi dah. Okay, so kita kena pergi dekat command kita balik. Alamak, npm install apa tadi, pure-g. Okay, so kita dah install. So kita dah ada kita punya pure.js punya library. Okay, kalau kita nak buat dalam folder root pun boleh, ataupun nak buat dalam folder var triple W. Okay, so saya lebih prefer buat dalam folder triple W tu lah. Okay, boleh cd var www. Okay, saya akan buat satu folder mkdir let's say pure server. Okay, so cd pure server. So kalau kita tengok dalam dia punya documentation, dia ada beberapa cara untuk run lah. Okay, sama ada kita nak run directly macam ni. Okay, sebab kita dah install as globally, so kita boleh run terus pure.js, letak port, letak key, letak ada punya path URL dia lah. Okay, ataupun boleh run pakai Docker, tak ada masalah. Tetapi saya tak memilih untuk pakai yang atas ni, tapi saya akan pilih pakai untuk buat custom server. So untuk buat custom server, selepas kita dah masuk dalam kita punya path folder tu, kita terus boleh run npm install pure. Okay, this one adalah untuk install bagi current folder sahaja dalam folder pure.js. So kalau kita tekan ls, kita akan nampak kita punya node modules. Okay, so apa kita nak kena buat sekarang? Saya boleh terus create saya punya satu file lah, nano app.js. app.js. Okay, so saya akan create saya punya file dulu. Okay, saya akan komen dulu dan kita akan buka dalam editor lah. Pure server. So Ctrl X untuk save and then tekan Y, enter. Okay, so benda pertama sekali kita kena buat untuk coding ni, okay, untuk coding kita ni, kita kena include dulu library pure tu sendiri. Okay, kemudian barulah kita fikir macam mana kita nak import kita punya SSL lah. So sekarang tadi saya dah create file app.js dekat dalam terminal. So sekarang saya boleh terus edit. Okay, sebelah. Okay. So inilah saya punya code. Apa benda kita nak buat sekarang adalah constant. Okay, kita nak panggil kita punya library pure server tadi. So pure server equals to required pure server. Pure je lah. Okay, sebab nama package dia pure. Okay, kemudian kita boleh buat constant lagi. Constant server sama dengan pure server. Dan kita masukkan kita punya configuration. Pertama sekali dalam pure server punya configuration adalah dia punya nombor port lah paling penting. Sebab sometimes kita boleh, sometimes mungkin kita tak ada SSL, mungkin run behind load balancer dan sebagainya, so kita tak ada SSL. Okay. Tapi kalau kita kata nak letak dekat depan, server yang depan yang ada SSL, so boleh includekan kita punya SSL lah. Tapi yang paling penting adalah nombor port. Okay, SSL ni tak mandatory. Okay, kemudian macam mana kita nak masukkan kita punya key dengan kita punya cert. So kedua-dua ni file ni ada dekat dalam kita punya folder tadilah. Okay, dalam folder path. Kita pergi balik dekat etc. Let's encrypt mana dia. Okay, relive of work. Okay, satu full chain dengan kita punya private key. So sebabkan tu kita memerlukan satu lagi library untuk baca file tu pula. Okay, fs kita panggil sebagai fs lah, tempat baca file kan. So require fs, nama library dia. Okay, dan kita ada dfs, so kita boleh buat fs dot read file sync. Read file sync. Good. Sync.
Okay, so inilah kita punya server. Dah set up. So macam mana nak tahu dia boleh run ke tak? Okay, nak tahu dia boleh run ke tak, kita boleh pergi balik dekat kita punya terminal and then kita just run node app.js. Oh, sorry. Oh. App.js. Okay, so actually dia memang empty, maksudnya tengah run lah tu. Nak tahu dia run ke tak, kita boleh terus pergi dekat kita punya port 9000. offwork.akiatechnology.com 9000. Okay, so dia connection was reset, maksudnya tak boleh access. So kenapa? Mungkin sebab HTTPS. Dan betul. Okay, maksudnya kalau jumpa benda ni, maksudnya kita punya PRJS server tu dah masuk. Okay, melalui HTTPS lah. Kita nak configure lagi untuk dia punya Kotlin. Okay. Kita pergi dekat file Kotlin punya setting, dekat dalam etc, scroll bawah sekali, dia ada turn config. Mana turn config? Yes, turn server config. Okay, inilah default config dia. So actually banyak benda dalam ni yang kita tak nak pakai pun sebenarnya. So boleh padam dulu komen-komen ni, komen yang tak penting ni. So kita tengok macam listening device, rasa macam tak penting. Benda ni boleh padam. Okay, yang penting sekarang ni adalah listening port. Okay, this one penting. Just buka je, uncommentkan dia. So yang komen ni boleh padam. Okay, so kalau rasa nak run server ni dalam HTTPS melalui SSL, so boleh uncomment lah. Untuk TLS listening port, ini adalah port untuk yang ada SSL punya. Kemudian alternate listening port pun tak pakai, boleh padam. Okay, server name nak pakai. Okay, yang static ni tak pakai. So kita akan pakai server name. Kita masukkan kita punya server name adalah offwork.akiatechnology.com. Okay, kemudian OAuth ni tak pakai. Okay, username ini nak pakai. Okay, so mungkin boleh buat banyak username terpulang. Okay, nanti saya akan tunjuk juga kat mana nak pakai username ni sebenarnya. Rasa video yang lepas masa kita buat video call ada benda ni kita pakai. Selalunya saya suka letak nama guest lah untuk contoh kan. So guest and then saya masukkan dia punya password 12345678990. Inilah password dia. So username dia guest, ni password dia 1 sampai 0 lah. Okay, kemudian dia punya key ni semua tak perlu lah. Okay, realm ni kita nak pakai. Okay, selalunya realm tak atas lah, senang. So Ctrl X, paste. So just copy je, the same. Okay, server name dengan realm. Okay. Kemudian kita pakai total quota, mungkin boleh tak 100. State nonce, rasa macam perlu. Kita buka je pakai defaultnya value 600. Okay, cert kita nak untuk kita punya SSL. So masukkan dia punya cert dengan juga dia punya private key macam biasalah. So kita ada full chain dengan private key. Kemudian private key password tak perlu, kalau ada letaklah. Tapi kalau yang certbot yang keluarkan dia tak ada lah. Okay, so cipher list ni dia panjang. Saya akan letak dalam saya punya description. Okay, saya copy daripada documentation diorang. Let's see, kita copy and then kita paste kat sini. Okay, actually pakai default pun boleh, tak ada masalah. Default pun dah ada list of benda-benda macam ni lah. Okay, ni semuanya nama-nama encryption lah. Dengan yang SHA ni bukan encryption. SHA lah kan. Yang terakhir, dua terakhir yang kita nak pakai. Okay, so yang ni dia just letak turn server je, nanti dia akan create nama user ni. Dengan dia punya process group username. Group name, username lah. Turn server juga. Okay, turn server. Okay, so yang bawah ni boleh padam. Ini semua boleh padam. Tak payah pakai lah, tak wajib. Okay, so setting dia pendek sahaja. Yang asal tadi punyalah sampai 2-3 jengkal. So yang kita dah setting adalah yang ini saja.
Okay, so kita dah ada setting ni. Sekarang macam mana nak enable pula turn server ni untuk public pakai. So kita boleh scroll ke atas sekali, cari folder etc/default. Okay, serana etc/default. So dalam default, kalau kita tengok ada Cotton. Okay, nama file Cotton. So dia akan cakap about turn server enable equal to 1. Kita just uncomment. Okay. So kemudian kita boleh terus pergi dekat kita punya ni lah. Okay, ni kita stop tu. Control C untuk stop. Service Cotton restart. So kalau nak tengok ada error ke tak, kita boleh service Cotton status. Baru kita tahu ada error ke tak. Cotton. Okay, so dia active and running. So maksudnya server Cotton kita dah pun hidup. So macam mana nak test yang kata kita punya Cotton ni boleh pakai ke tak? Boleh terus pergi dekat website Trickle ICE. Trickle ICE. Okay, so just ambil yang dalam GitHub ni lah. Okay, jangan ambil yang first pula. GitHub. So yang ni adalah dia punya setting dia. Okay, so stun. Masukkan URL untuk stun. offwork.akiatechnology.com. Okay, so this one adalah akiatechnology.com jugalah. akiatechnology.com. Bukan Akia tapi offwork.akia. offwork.akiatechnology.com. So yang ni boleh delete. So bila kita run, URI scheme is not support. Okay, this one.com. Pada dot. Tadi salah hijau ke? Okay, so kita run. Okay, so sebabkan kita dah start server tadi, okay, kita dah start, so kita akan nampak ada dua relay. Dua ke tiga tak kisah, penting ada dua relay sini lah. Okay, bila ada dua relay, maksudnya dia try dua kali connection daripada klien yang berbeza lah, yang behind the scene dekat dalam JavaScript ni, dalam file Trickle ICE ni. So, kalau kita cuba stopkan dia, stopkan server Cotton tu, bila kita lagi sikit tekan, kita takkan dapat relay. Bila tak ada relay, maksudnya server tu tak hidup. Okay, server Cotton tu tak hidup, tak boleh communicate dengan dia punya stun dan turn punya service. So bila kita hidupkan balik, okay, dia start, so barulah sini nanti kita tekan get candidate, baru dapat balik kita punya relay. Okay, so daripada kod yang semalam saya boleh terus tukar sahaja. Yang ni daripada menggunakan stun.ime, saya boleh padam, saya masukkan dalam server baru saya, offwork.akiatechnology.com. Dan this one pun saya tukar juga offwork. Okay, masuk sini. Okay, actually kalau lah setting ni, kalau dia menggunakan nama server yang sama macam ni atas ni, so yang stun ni boleh padam. Okay, sebab turn ni dia boleh merangkumi kedua-duanya sekali. Okay, turn boleh merangkumi jadi stun, tapi stun tak boleh jadi turn. Okay. Okay, so tapi letak dua-dua pun tak ada masalah. Okay, so inilah tutorial untuk hari ni. Kita set up dah server Cotton, kita set up server untuk Peer.js dan juga kita set up juga SSL untuk kedua-duanya sekali. So persoalannya macam mana kita nak run Peer.js tu dekat as a background dan dia run sepanjang masa. Let's say macam sekarang kalau saya refresh, disebabkan saya dah stop code tadi, so saya refresh tak boleh connect dah. Okay, dia akan keep loading macam ni lah. So macam ni saya nak run dia secara background. Kalau kita run node.js app.js, dia akan run dalam bentuk main thread macam ni. So saya refresh boleh, tapi macam mana kalau saya stop, dia akan mati. Okay, so cara dia adalah pakai nohub. Inilah antara yang saya punya favorite lah. So nohub, masukkan kita punya command node.js app.js. Okay, kemudian kita just echo out dia punya error log. Okay, dan jenis error dia 1, 2 and 1. Okay, ini adalah untuk prepend dia lah. Appendkan dia punya segala log tu masuk dalam devnull. Okay, so bila kita run nohub, so kita akan tak nampak dia punya so kita boleh close kita punya ni lah.
kita punya terminal. So macam mana nak tengok benda tu dah start belum? Boleh pakai netstat lah. Ini adalah command punya command. So grep boleh sebut app.js code. Netstat tak ada. Okay. Actually dia bukan boleh grab app.js, tapi kita kena grabkan dia punya nama, mungkin Node.js. Node.js. So inilah application Node.js yang run pada port 9000. Okay, macam mana kita nak killkan benda ni pula? So nak kill, ambil pada process ID ni lah. Okay, ambil dia punya process ID. So just kill 18530. So bila saya run balik netstat, kita akan dah tak nampak apa-apa lah. Dah tak ada dah, nampak? Okay, so bila saya refresh depan pun dah tak dapat. Maksudnya kita dah kill proses tu. Okay. So nak start balik macam biasalah. Saya start balik dengan saya punya no hub. Mana no hub? No hub. Okay, saya enter. Okay. So bila saya run, akan nampak balik. Ataupun boleh pakai ps-ef grab. Yang ni boleh pakai app.js. Nampak? Kita dah boleh grab kan kita punya maklumat. So inilah ID proses yang baru. Dan ID proses ni sama juga dengan ID proses yang dalam netstat. So itulah video untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton. Apa-apa masalah boleh terus hubungi saya dekat dalam ruang komen.